Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, meneruskan sesi kelas Bahasa Melayu tahun 3, Cikgu Sabah. Hari ini kita akan belajar tema yang sama iaitu tema kekeluargaan unit 2, kejayaan keluarga. Tapi tajuk kita pada hari ini ialah usaha gigi datuk. Ya, kemahiran yang akan kita pelajari hari ini, yang akan murid-murid semua pelajari hari ini ialah kemahiran menulis. Ya, di SKP kita 3.2.1 dalam kurungan 1, membina dan menulis ayat. Baiklah, objektif pelajaran kita ya. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, cikgu harap murid-murid dapat membina dan menulis ayat yang betul berdasarkan gambar dan frasa ya. Membina dan menulis ayat yang betul berdasarkan frasa atau gambar yang diberi ya. Okey. Kita tengok slide ni. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan membina dan menulis ayat yang betul? Ya, tentu murid-murid tertanya-tanya apa maksudnya membina dan menulis ayat yang betul. Baik, membina dan menulis ayat yang betul melibatkan penggunaan tanda bacaan yang betul. Yang pertama, melibatkan penggunaan tanda bacaan yang betul. Tanda bacaan ini ada banyak ya murid-murid. Tanda bacaan terdiri dari huruf besar, ya, tanda nokta, tanda tanya, koma, tanda pembuka kata dan penutup kata dan sebagainya. Tapi untuk sesi kali ini cikgu rasa mungkin kita akan fokus lebih sedikit kepada tanda noktah dan huruf besar saja ya. Kita tengok penerangan selanjutnya. Ya, bermaksud ayat tersebut ditandai dengan huruf besar di bahagian pangkal ayat dan diakhiri dengan tanda noktah pada bahagian akhir ayat. Ya, ingat ya, pada pangkal ayat tanda huruf besar diakhiri dengan tanda noktah. Contoh kat sini ya, cikgu beri contoh kat sini. Ayat ni cikgu petik dari pelajaran yang lepas. Dia memberikan risalah kepada pelanggan. Ya, kalau awak perhatikan di sini perkataan dia ni huruf awalnya di ni cikgu tulis menggunakan huruf besar. Kemudian di akhir ayat ini ada tanda noktah. Begitu juga untuk ayat yang kedua. Ya, setiap anggota keluarga turut membantu. S ini perlu ditulis dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda noktah. Begitulah bagaimana cara kita menulis ayat yang bersistem mengikut tata bahasa Melayu. Kita semak contoh yang slide yang seterusnya. Tapi dalam slide yang kali ini ada kekecualian ya. Kalau awak boleh baca slide ini, kekecualian berlaku apabila terdapat penggunaan kata nama khas ya. Maaf cikgu silap, kata nama khas di dalam ayat. Kata nama khas perlu ditulis menggunakan huruf besar dengan tidak mengambil kira kedudukan perkataan atau frasa tersebut. Ini bermakna apabila ada penggunaan kata nama khas di dalam satu-satu ayat, awak perlu menggunakan huruf besar. Tidak kiralah di mana lokasi frasa tersebut dalam ayat.
contohnya di sini, baik ini nama khas tapi sebab dia di pangkal ayat kita katakan dia mesti ditulis dengan huruf besar. Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Tapi kalau awak perhatikan Nasri ini berada di tengah-tengah ayat. Cikgu tetap tulis dengan huruf besar sebab begitulah peraturannya. Kata nama khas perlu ditulis huruf besar tidak kira di mana lokasi ia berada atau ditempatkan atau dituliskan. Diakhiri dengan tanda noktah. Awak nampak cikgu dah bulatkan tanda noktah. Begitu juga dengan ayat yang kedua. Promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek iaitu di Terengganu. Perkataan Terengganu ini berada di tengah-tengah ayat. Jadi huruf T ini kata nama khas kita tulis dengan huruf besar. Okey, Pahang ya. Di Terengganu dan di Pahang. Pahang juga kata nama khas, maka kita tulis juga dengan huruf besar. Kita akhiri dengan tanda noktah. Tapi dalam ayat ni ada tanda koma ya, satu tanda, satu lagi tanda bacaan yang perlu awak perhatikan di sini sebab ada penggunaan frasa yang berbeza dalam satu-satu ayat. Ayat ni kadang-kadang kita panggil ayat lapis ya. Kita tengok seterusnya macam mana cara kita nak membina ayat mudah ya. Kita nak bina ayat sekarang, kita nak bina ayat mudah. Jadi cikgu syorkan awak menggunakan teknik SUM. Okey, apa itu teknik SUM? Ini teknik SUM. Teknik SUM bermaksud ada 3 huruf yang perlu awak ingat atau kata kunci yang perlu awak camkan ya. Yang pertama ya, S. S bermaksud siapa. Siapa bermaksud pelaku atau subjek. Subjek yang kita nak ceritakan dalam ayat. Ya. Yang kedua, aktiviti. A untuk aktiviti. Aktiviti ini bermaksud perbuatan. Perbuatan yang dilakukan. Aktiviti yang dilakukan. Baik. Aktiviti ini lebih kita merujuk kepada kata kerja. Ya, kata kerja dalam satu-satu ayat. Baik, yang ketiga, M. M ini mana. Mana ni bermaksud lokasi. Lokasi kejadian atau tempat di mana perkara itu berlaku. Baik, kita tengok contoh yang cikgu beri di sini. Afiq dan Aidil bermain bola di padang. Kalau awak boleh lihat di sini, Afiq dan Aidil ini ya, merupakan subjek. Ya, siapa Afiq dan Aidil. Afiq dan Aidil adalah subjek atau pelaku yang hendak kita ceritakan di dalam ayat ini. Baik, yang kedua, bermain bola. Bermain bola merupakan aktiviti. Aktivitinya adalah bermain bola. Kata kerjanya bermain di sini ya. Ya. Jadi ini adalah aktiviti. Seterusnya di mana? Di manakah mereka bermain bola? Ya, mereka bermain bola di padang. Jadi kalau awak nak menulis ayat yang gramatis, cikgu cadangkan kita guna teknik SUM ini supaya aturannya cantik dan betul memudahkan awak untuk membina ayat yang mudah. Baik, kita nak lihat. Ini adalah satu contoh gambar ya. Kita nak cuba bina ayat ya. Kita nak cuba bina ayat menggunakan
gambar tunggal. Ni gambar ni kita dah pelajari pada pelajaran yang lalu. Ya. Kita dah belajar dah dalam pelajaran yang lepas. Kalau perhatikan ni, kalau cikgu tak silap, tajuknya ialah bantu-membantu di dapur. Cikgu cuma nak bagi contoh kat sini ya. Kita bukan nak belajar sini. Cikgu nak bagi contoh bagaimana kita nak bina ayat berdasarkan gambar tunggal. Ini gambar tunggal ya, maksud cikgu. Dalam satu gambar ni, ya, satu gambar ni ada banyak aktiviti. Ya. Macam mana cara kita nak bina ayat ni ya. Gambarnya satu, nak bina ayat sampai berapa ni tempat kosong cikgu tulis ni. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tempat kosong. Baik, mula-mula sekali yang langkah pertama yang perlu awak buat ialah awak perlu bulatkan pelaku ataupun orang di dalam gambar ini ya. Baik, mari kita lihat pelaku atau watak dalam gambar ini. Kalau ini watak keluarga Nabila, cikgu rasa awak mesti tahu yang ini ialah Nabila. Ya. Okey, yang cikgu bulatkan ni adalah Nabila. Okey, yang ni pula ialah ibu ya. Ibu Nabila dan Nasri ataupun kita sebutlah ibu. Okey, dah ada dua. Ini satu, ini dua watak. Baik, yang ketiga, kalau awak dapat tahu, kalau dapat lihat, ini ialah Nasri ya. Nasri abang Nabila. Baik, ini semua adalah watak-watak utama dalam buku teks kita. Cikgu rasa awak faham ya macam mana cikgu boleh bagi nama-nama mereka. Ini ialah watak Nasri. Ini ialah subjek yang ketiga. Nasri di sini. Okey, dan akhir sekali di belakang Nasri tu kita ada siapa? Kita ada ayah. Okey, ini ialah watak yang keempat. Kita ada ayah di sini. Baik, daripada gambar ni kesimpulannya, cikgu rasa awak tentu tahu bahawa kita ada 4 watak di sini. Watak pertama ialah Nabila. Jadi, dalam jadual yang awak bina untuk menulis ayat, ya, untuk membina ayat, awak kena tahulah, awak kena tulislah watak yang pertama Nabila di sini. Okey, cikgu cuba tulis gunakan pen dalam PowerPoint ni, agak susah sikit. Ya, okey, Nabila. Okey, ni watak pertama kita. Okey, watak yang kedua kita ada ibu. Kita ada ibu. Okey, ibu kat sini. Watak kedua kita isikan nama setiap watak dulu dalam jadual ini untuk memudahkan kita membina ayat. Okey, watak yang ketiga kita ada Nasri. Ya, Nasri. Ingat ya, nama watak-watak ini adalah watak-watak dari pelajaran kita yang lepas, dan untuk watak tahun 3, memang watak-watak ini yang akan sering awak temui dalam buku teks Bahasa Melayu jilid 1 awak. Okey, Nasri. Nasri ni siapa? Nasri ni abang Nabila. Baik, yang terakhir sekali kita ada watak siapa di sini? Kita ada watak ayah. Okey, kita ada watak ayah. Baik, apa yang perlu awak camkan di sini adalah watak-watak ini awak perlu tulis di bahagian siapa supaya kemudian awak dapat huraikan aktiviti yang mereka lakukan di dalam gambar ini. Contohnya ya, Nabila. Nabila buat apa? Nabila hendak apa? Menyimpan barang. Okey, dia Nabila hendak menyimpan barang di dalam peti sejuk. Baik, kat sini cikgu rasa cikgu
mungkin cikgu tak perlu tulis kat sini sebab agak lambat tulis dalam ni ya. Awak perhatikan Nabila ni dia hendak menyimpan barang. Okey, cikgu hendak menyimpan barang. Okey, hendak. Cikgu cuba kat tulis menyimpan barang di mana? Di mana lokasi dia nak simpan? Kalau kat sini awak tengok dia sedang berdiri di hadapan peti sejuk. Baik, kat sini awak boleh tulis di dalam peti sejuk. Ya, di dalam peti sejuk. Kemudian ibu, okey, ibu membasuh sayuran di mana? Di sinki. Nasri, apakah aktiviti yang dilakukan oleh Nasri? Nasri meletakkan bungkusan di atas meja. Di mana? Di atas meja. Manakala ayah mengangkat barang ke mana? Dia berada di pintu. Ayah mengangkat barang menuju ke dapur. Baik, demikianlah daripada gambar yang tunggal ini, awak lihat kepada watak orang di dalam gambar ini. Untuk setiap watak itu, awak tulis di bahagian siapa, lepas tu awak tulis aktiviti apa, ya, aktiviti apa yang dilakukan oleh setiap watak dalam tu. Okey. Kemudian di mana lokasi dia lakukan aktiviti tersebut. Dari situ awak boleh membina satu ayat yang gramatis. Ayat mudah yang gramatis yang betul dari segi susunan bahasa Melayunya. Baik, kita tengok kepada seterusnya. Kita ke slide seterusnya. Baik, untuk hari ini awak akan mempelajari bahasa Melayu jilid 1 sama juga. Kita tengok buku teks kita dengan hari ini kita tengok muka surat 9 ya. Ni tajuk kita hari ini, usaha gigih datuk. Baik, ni dia. Kemahiran menulis. Tajuknya ialah usaha gigih datuk. Baik, kita tengok di sini anugerah yang datuk terima sungguh banyak. Terima kasih, ya. Okey, anugerah yang datuk terima sungguh banyak. Tahniah datuk. Baik, datuk jawab apa? Terima kasih. Semua anggota keluarga telah banyak membantu datuk hingga berjaya. Baik, itu dia petikan permulaan bagi tajuk ini, usaha datuk. Kita nak tengok apa dia slide yang kedua. Baik, sebelum cikgu lanjutkan dengan penerangan tentang latihan, cikgu suka nak ingatkan awak ya. Petikan hari ini sebenarnya berdasarkan kepada unit 2 bahagian yang mula-mula sekali, tajuk yang mula-mula sekali, kejayaan kita bersama. Kita dah belajar tajuk ni dulu. Ya, kejayaan kita bersama. Ini Datuk Nasri dan Nabila ni bernama Tuan Haji Abdul Karim, Datuk Nabila. Awak kena camkan di sini ya, Tuan Haji Abdul Karim adalah Datuk Nabila. Ini Nabila, ini Nasri. Yang belakang ni adalah ibunya, ya. Yang di belakang sini adalah nenek Nabila. Ya. Kemudian kita ada, cikgu rasa ini ayahnya, ayah Nasri dan Nabila, dan ini adalah pekerja, ya, pekerja. Jadi untuk keterangan yang berikutnya, kita sebenarnya dah ada nama watak-watak ni dalam buku teks. Baik, lihat gambar ni ya. Gambar ni gambar bersiri. Dia dah beri frasa kat sini, frasa menampalkan iklan. Dan cikgu pun sudah masukkan dia di bahagian
aktiviti, iaitu menampalkan iklan. Sekarang, apa yang menjadi persoalan ialah siapakah? Ya, siapa yang nak diceritakan dalam gambar ini yang menampalkan iklan? Baik, siapa? Dah tentulah dua orang budak ini. Baik, dua orang budak ni siapa? Kalau awak tak tahu nak jawab, awak semak balik latihan sebelum ni atau pelajaran kita sebelum ini. Kedua-dua watak ini adalah watak utama dalam petikan kita yang lepas. Yang ini dah tentulah Nabila dan ini adalah Nasri. Baik, apakah yang dilakukan oleh dua orang watak utama ini? Ya, watak utama ni awak kena tulis di sini. Mereka sedang menampalkan iklan di mana? Ni di mana lokasi ni? Di mana? Awak boleh baca sini? Okey, di mana? Ya, di papan iklan. Jadi ayat awak seharusnya berbunyi Nabila dan Nasri menampalkan iklan di papan iklan. Tanda noktah. Maka siaplah ayat untuk gambar yang pertama. Kita lihat gambar yang kedua. Okey, apakah aktiviti yang sedang berlaku ni? Mengambil pesanan. Okey, aktivitinya adalah mengambil pesanan. Siapakah yang mengambil pesanan? Inilah watak utama atau subjek atau pelaku yang mengambil pesanan. Siapakah yang mengambil pesanan ini? Siapakah watak utama ini? Jadi awak kena tulis watak utama tu di sini. Mengambil pesanan di mana? Awak rasa di mana lokasi kejadian ini? Awak tuliskan di bahagian sini. Ya. Di bahagian ruangan mana ni? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga. Satu lagi. Ini watak siapa? Siapakah watak ini? Cikgu dah pernah terangkan sebelum ni. Watak ni dalam gambar yang sebelum ni. Cikgu ada tunjukkan. Jadi watak ini sedang mengira jumlah apa? Ni jumlah apa? Ini tempat apa ni? Tempat apa ada dinyatakan kat situ? Ni nama tempatnya. Okey, di mana? Di sini. Di sini. Mengira jumlah apa? Mengira jumlah barang ini. Okey, awak perhatikan banyak barang-barang ni disusun di sini. Barang apa ni? Okey, tulis. Mengira jumlah apa? Di mana? Okey, siapa? Oleh siapa? Okey, nama watak ni awak perlu tuliskan di sini. Baik, seterusnya kita tengok. Ni pula. Ini watak siapa? Siapa? Ini siapa? Sekarang kita nak cerita pasal orang ni. Okey, siapa ni? Siapa ni menghantar beras? Menghantar beras ni ke mana? Okey, ke mana dihantar? Ni dia, mana? Okey, untuk ni maka bila awak isi kat sini dengan watak orang ni di sini dengan aktiviti ni dan tempat lokasinya sini, maka lengkaplah ayat awak. Ya. Itu dia. Baik, itu cikgu rasa setakat itu saja pelajaran kita pada hari ini. Ini adalah tugasan yang perlu awak lakukan. Okey, awak perlu buat latihan dalam buku teks. Yang pertama dalam buku teks muka surat 9, tuliskan tarikh hari ini, tuliskan juga kemahiran hari ini iaitu 3.2.1. Awak perlu tampalkan gambar dan bina ayat untuk setiap gambar. Cikgu dah tunjukkan contohnya tadi. Kalau awak masih tak dapat
awak ulang-ulang tengok banyak kali dan awak akan faham, ya, lama-lama awak akan faham. Okey, guna buku penulisan yang panjang, ya, buku yang panjang yang awak beli tu, awak gunakan buku tu, awak tulis hari ini, ya, tarikh hari ini. Jangan lupa tulis kemahiran, ya. Cikgu Sabah dah pernah, siapa yang pernah belajar dengan Cikgu Sabah nak awak mesti tulis kemahiran ini, wajib, ya, supaya memudahkan cikgu. Baik, itu satu dalam buku teks. Baik, dalam buku aktiviti awak juga perlu tulis muka surat. Okey, dalam buku aktiviti awak juga perlu membuat latihan muka surat 9. Tajuknya ialah Sangkar Arnab Keluarga Alia. Baik, ingat ni bila cikgu kata Sangkar Arnab Keluarga Alia, bermaksud watak-wataknya adalah watak-watak dalam keluarga Alia. Alia, ya, cikgu rasa. Okey, cikgu rasa setakat itu saja pelajaran sesi PDPR kita pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi di siaran yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.